sektor perkhidmatan, tingkat keupayaan sektor IKS antara tumpuan belanjawan 2023. Had laju Jalan Persekutuan, Jalan Negeri 80 km per jam dikuat kuasa sempena Tahun Baharu Cina. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Edisi Selasa 17 Januari 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Terengganu mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kerajaan akan beri tumpuan kepada sektor perkhidmatan dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentang pada 24 Februari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia termasuk sektor perkhidmatan dalam teknologi hijau, ekonomi digital serta perusahaan kecil dan sederhana IKS. Beliau yang juga Menteri Kewangan menjelaskan dasar kerajaan perlu meningkatkan keupayaan sektor IKS yang dilihat berpotensi tinggi bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Tetapi kalau dari segi dasar kerajaan harus lebih tertumpu untuk mengupayakan IKS ini. Kerana bidang ini punya potensi besar dan melibatkan jumlah pekerjaan yang besar. Dan mengajak mereka, mengangkat keupayaan mereka untuk bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Perdana Menteri berucap dalam Majlis Dialog Belanjawan 2023 bertema membangun masyarakat mandani di Putrajaya. Susulan insiden kehilangan wang bantuan awal persekutuan BAP berjumlah RM109,000 di Semenyih akibat dirompak semalam. Kementerian Pendidikan KPM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak bertanggungjawab. Tegas Menterinya Fadilina Siddiq, perkara itu dipandang serius dan siasatan mengenainya sedang dijalankan pihak polis dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Berdasarkan laporan awal mendapati, terdapat pelanggaran prosedur operasi standard SOP ketika proses pengeluaran wang tersebut dibuat. Kita ambil serius kenapa? Pertama, kehilangan ini melibatkan jumlah yang cukup besar. Kedua, SOP kewangan ini telah dilanggar. Ya, kita ada SOP yang cukup ketat bahawa lebih daripada 10,000 mestilah ada eskort. Ini kan pula satu jumlah yang cukup besar. Ya, jadi kita sedang menunggu laporan polis dan juga JPN Selangor dan kemudian kita akan mengumumkan tindakan yang akan diambil. Beliau ditemui media ketika melawat Sekolah Kebangsaan Cepur, Jalan Jelapang dan Sekolah Kebangsaan Seri Tanjung, Tanjung Rambutan di Ipoh. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM550,000 untuk kerja-kerja penyelenggaraan di kedua-dua sekolah berkenaan. Bermula tengah malam ini, had laju Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di seluruh negara dikurangkan dari 90 kepada 80 km per jam. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pewartaan berkuat kuasa sehingga 27 Januari sempena musim perayaan Tahun Baru Cina. Langkah itu diambil bagi meningkatkan keselamatan dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya yang kerap kali berlaku pada musim perayaan. 3.8 juta kenderaan dijangka berada di atas jalan sepanjang cuti perayaan Tahun Baru Cina bermula hujung minggu ini. Sementara itu, beliau turut mengambil maklum rungutan pengguna lebuh raya mengenai isu lorong teknologi identifikasi frekuensi radio RFID. Ia bukan kita buat sewenang-wenang sesuka hati. Ia berdasarkan kepada kajian dan kita melihat
bagaimana volume trafik yang nak menggunakan lorong itu, dan sebab sekarang masih ada 67% ya menggunakan touch and go. Kalau kita ambil lorong touch and go ni bagi kepada RFID, kita akan mungkin menyukakan lebih ramai lagi masih menggunakan touch and go ya. Tapi kita memang menjurus kepada RFID lah. Sebab itu kita ada multi lane fast flow nanti. Dalam pada itu, 2,000 anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ terlibat ops bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya bersempena perayaan Tahun Baru Cina Peringkat Kebangsaan 2023. Kempen bermula tengah malam ini hingga 28 Januari ini di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kaedah penyamaran sebagai penumpang bas ekspres dan pemantauan melalui stesen penguatkuasaan EBS di 14 lokasi tumpuan sepanjang lebuh raya antara yang akan dilakukan. Ops seperti ini bukannya nak mencari kesalahan saja, lebih kepada untuk memberikan kesedaran. Dan kita membuat penyamaran-penyamaran ini supaya memastikan syarikat-syarikat operator mematuhi peraturan-peraturan jalan raya dan keadaan-keadaan pemandu mereka dalam keadaan yang baik. Jadi ini merupakan sebahagian daripada strategi kita untuk memastikan pencegahan. Dia lebih penting pencegahan daripada memberikan kompaun. Apa yang kita nak ialah sebelum mereka memulakan perjalanan, kita memastikan mereka dalam keadaan yang tip-top, yang baik. Itu hasrat kita. Turut dilaksanakan ialah persepsi ditangkap melakukan kesalahan POBC secara rondaan di laluan utama Jalan Persekutuan dan ops khas motosikal yang akan diadakan secara bersepadu bersama agensi berkaitan. Beliau bercakap dalam sidang media Majlis Pelancaran Ops Bersepadu dan Kempen Keselamatan Jalan Raya bersempena perayaan Tahun Baru Cina Peringkat Kebangsaan 2023. JPJ turut menguatkuasakan 7 kesalahan utama yang tidak dibenarkan kompaun. Aliran trafik perlahan yang dijangka berlaku akibat pertambahan kenderaan pada cuti Tahun Baru Cina akan ditangani polis menerusi strategi lerai kepala air. Pendekatan akan diguna pakai di beberapa lokasi yang dijangka berlaku kesesakan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, jumlah kenderaan yang banyak di beberapa kawasan akan dialih bagi tujuan penyuraian trafik. Contoh begini, katakan dia menghampiri bottleneck di Selim Ribu dengan hampir lebih kurang 7 ke 8 km, so kita akan menolak dan menyuraikan aliran itu di Plaza Tua Sungkai, Plaza Tua Tanjung Malim. So apabila kita telah menyuraikan kepala air ni, akan berlaku satu yang dipanggil lompong yang agak besar. So lompong yang agak besar ni akan kita gunakan untuk menyuraikan aliran kenderaan yang tersekat pada masa itu. Tumpuan akan turut diberi kepada 30 lokasi panas kerap berlaku kesalahan trafik. Antara kesalahan lazim dilakukan pengguna jalan raya termasuk salah guna lorong kecemasan dan memandu melebihi had laju. Superintendent Dr. Bakri ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Elak kunjungi lokasi-lokasi berisiko bencana pada musim cuti. Menjelang cuti Tahun Baru Cina, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali mengingatkan perkara tersebut agar tiada kejadian tidak diingini berlaku. Antara langkah penting yang paling utama adalah mereka sentiasa peka dan alert kepada amaran-amaran dan juga maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan. Contohnya Jabatan Meteorologi Malaysia, MET, sentiasa memberikan amaran dan juga notis-notis tersebut, dan melihat kepada amaran, notis yang dikeluarkan yang juga boleh dilayari di pelbagai platform. Mereka perlu untuk merancangkan berdasarkan kepada amaran-amaran dan notis-notis tersebut. Datuk Armizan bercakap dalam temu ramah khas bersama RTM di Putrajaya.
Projek tertangguh di Sabah dan Sarawak dapat disegerakan menerusi kuasa kelulusan projek yang diserah Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri. Jadi kita bersyukur kerana sebenarnya kelulusan itu yang juga lahir daripada perjanjian MA 63 telah dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan. Dia dan pendekatan ini merupakan salah satu daripada strategi devolution of authority, penurunan kuasa daripada agensi persekutuan kepada peringkat negeri, dan sekaligus merupakan usaha kita untuk memberi pengiktirafan dan penghakupayaan kuasa, kewangan dan juga fiskal kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Sebelum ini, Perdana Menteri telah mengumumkan Kerajaan Sabah dan Sarawak diberi kuasa meluluskan projek bernilai sehingga RM50 juta. 444 aduan berkaitan media baru diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC setakat pertengahan bulan ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyifatkan jumlah itu membimbangkan. MCMC kini bertindak proaktif merancang untuk memperkasa program dan aktiviti berkaitan penularan maklumat palsu, tuturan kebencian dan penipuan dalam talian. Inisiatif Klik dengan Bijak KDB yang dibangunkan sejak 2012 juga akan dipertingkat untuk meluaskan capaian audiens kepada pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Saya lihat mungkin kita perlu kembang luaskan lagi, terutama di kawasan-kawasan kampung, luar bandar. Bila masa mereka mula mendapat capaian internet akses, kita nak pastikan mereka tidak menjadi mangsa scam contohnya, ataupun termakan dengan fitnah berita palsu contohnya, dan kita tak nak buli cyber dan juga pengantunan kanak-kanak. Ya, ini juga kita nak pastikan ya tidak berlaku. Jadi ini adalah selaras dengan usaha kita sediakan prasarana dan kita juga tunjukkan apakah cara yang terbaik untuk menggunakan prasarana internet ini dengan bijak. Tambahnya, beliau memberi sokongan penuh terhadap inisiatif KDB yang memberi kesedaran serta pendidikan mengenai penggunaan internet yang positif, produktif dan bertanggungjawab. Beliau ditemui selepas melancarkan ulang tahun ke-10 Klik dengan Bijak KDB di Cyberjaya. Turut hadir Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Cheng, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Seri Muhammad Mentek. Syukur dapat ringankan beban. Itu antara reaksi penerima sumbangan tunai rahmah STR yang dikreditkan lebih awal bermula hari ini berbanding perancangan pada Mac mendapat reaksi positif golongan B40. Saya sebagai rakyat biasa memang terasa bersyukurlah dapat bantuan macam ni kan, dan dapat banyak membantulah pada golongan B40 ni. Kalau boleh benda tu diteruskan lagi lah kan. Semoga banyak lagi rakyat akan dapat mudah-mudahan daripada kerajaan baru ni. Bantuan yang disalurkan kepada rakyat ni alhamdulillah lah. Saya bersetuju 100% sebab apa yang pemimpin-pemimpin sebelum ni cakap berkenaan dengan rakyat, duit rakyat, rakyat perlu didulukan. Alhamdulillah saya memang setuju. Saya mengalu-alukan bantuan tu biar disalurkan secepat mungkin sebab rakyat tengah menanti-nantikan bantuan. Bantuan ni yang kerajaan beri ni memang membantu kita semualah, terutama pada keluarga yang mempunyai tanggungan sekolah kan, tapi dapatlah membantu mereka semualah. Nak beli untuk keperluan harian ke apa kan, macam itulah lebih kurang. Memang betul-betul membantulah. Pembayaran STR fasa 1 melibatkan 8.7 juta golongan B40 dengan nilai keseluruhan RM1.67 bilion. Bantuan awal persekolahan dan projek Hydro Mini di Pelagat Besut antara fokus lintas langsung dari Terengganu. Untuk perinciannya, kita langsung ke Kuala Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Shidi. Baik, terima kasih.
235,354 pelajar sekolah rendah dan menengah di Terengganu menerima bantuan awal persekolahan BAP. Bantuan RM150 untuk setiap penerima tanpa mengira had pendapatan ibu bapa itu mula diagihkan semalam. Inisiatif itu menerima reaksi positif khususnya ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai. Terima kasih kepada kerajaan persekutuan atas bantuan 150 bantuan 150 untuk anak-anak yang bersekolah. Jadi ini dapat meringankan beban keluarga yang memerlukan. Dan saya amat menyokong dengan saranan kerajaan. Banyak-banyak bersyukur dapat bantuan kerajaan ni dan untuk perbelanjaan sekolah anak-anak. Okay. Anak 3, yang sekolah 2 orang. Bagi saya bantuan persekolahan RM150 itulah amat membantulah bagi kami golongan ibu bapa ni. Ni dapat ringankanlah beban ibu bapa banyak pakai duit lah. Sebabnya bulan tu kan sekali dengan puasa nak raya semua kan. Bagi saya ini banyak membantu jugalah. Pengarah Jabatan Pendidikan Terengganu Abdul Muingah memaklumkan bantuan dijangka selesai diagih ke 505 sekolah sebelum akhir bulan ini. Orang ramai yang merancang untuk memanfaatkan cuti sempena Tahun Baharu Cina dengan aktiviti luar dinasihat mengutamakan aspek keselamatan. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat JPBM Terengganu, Penolong Pesuruhjaya Mat Hilman Abdul Rashid berkata, ini kerana negara masih lagi dalam monsun Timur Laut MTL. Semua aktiviti rekreasi air termasuk di pantai, sungai dan air terjun masih tidak dibenarkan di negeri ini. Kesemua lokasi terlibat masih ditutup untuk semua pengunjung. Dan jangan gairah sangat untuk memasuki kawasan-kawasan yang rekreasi ini yang mengundang bencana kepada kita. Dan daripada lawatan yang kita hadiri di kawasan-kawasan pantai seperti Pantai Batu Buruk Lama, kawasan-kawasan air terjun walaupun tidak ada buka, tetapi kita nampak bahawa ada pengunjung-pengunjung yang menghampiri kawasan-kawasan ini dan kita cuba nasihatkan saja supaya mereka tidak mengambil risiko pada tempat-tempat yang rekreasi inilah. Semalam, satu lagi kejadian lemas berlaku di hulu Sungai Pakedungun membabitkan seorang lelaki berumur 20 tahun yang masih belum dijumpai. Terengganu merekodkan 6 kes lemas yang kesemuanya meranggut nyawa ketika MTL yang bermula November tahun lalu. Projek hidro mini berkapasiti 3 megawatt yang akan dibina di Pelagat Besut mampu memberi amaran awal kejadian kepala air di kawasan sekitar. Ia dilengkapi dengan alat pengesan hujan lebat sekiranya berlaku peningkatan paras air di empangan hidro mini tersebut. Pengurusi Tenaga Testek Hydropower Saiful Azmi Suhaili berkata, data yang diperoleh menerusi indikator itu akan disalur kepada Jabatan Pengairan dan Saliran. Maklumat tersebut kemudiannya akan dihebahkan kepada penduduk sekitar. Dah maklumkan kepada kerajaan negeri dia mampu untuk bagi signal awal ataupun maklumat awal kepada terutama pihak JPS dan sebagainya jika ada paling air ataupun hujan lebat. So daripada puncak ke bawah tu sebelum sampai ke kampung tu kita rasa cukuplah untuk orang kampung bersedia kalau ada apa-apa isu berkenaan air besar sebagaimana yang berlaku sama ni lah. Projek hidro mini itu dijangka siap pada 2027 dengan kos RM36.71 juta. Ia akan membekalkan tenaga elektrik kepada Tenaga Nasional Berhad dengan jangkaan hasil pendapatan RM3.3 juta setahun. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Bumi Darul Iman. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Sidi. Untuk laporan cuaca semasa, terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya, Wan Muhammad Hafiz Hussein.
Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang ke-19 hari bulan nanti, kita menjangkakan rantau negara kita akan menerima penumpuan angin di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca yang agak lembap. Justru itu, pada pukul 1.10 tengah hari tadi, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan beberapa negeri. Baik, bermula pada 19 sehingga ke 21 Januari, amaran waspada dikeluarkan bagi dua negeri yang melibatkan dua negeri iaitu di negeri Pahang serta di negeri Johor. Di negeri Pahang melibatkan daerah Pekan dan juga Rompin serta di daerah Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru di negeri Johor. Dan pada 20 hari bulan pula 20 sehingga ke 22 Januari, amaran dikeluarkan melibatkan tiga negeri iaitu di kesemua jajahan di negeri Kelantan, semua daerah di negeri Terengganu serta di daerah Kuantan di negeri Pahang, yang mana dalam tempoh ini hujan secara berterusan boleh berlaku dan harus diingatkan hujan secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baik, amaran yang kedua yang dikeluarkan oleh Met Malaysia adalah amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di Laut Cina Selatan, turut melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur. Dan dalam tempoh ini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Dan keadaan ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan negara laut, aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 23 Januari 2023. Baik, pada petang ini, alhamdulillah, kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dalam keadaan cerah. Tiada hujan yang berlaku kecuali di negeri Pahang. Pada ketika ini, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di bahagian selatan di negeri Pahang dan memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dalam tempoh ini pada ketika ini. Jadi hujan yang berlaku di bahagian selatan Pahang ini akan perlahan bergerak menghala ke arah pedalaman negeri Sembilan dan juga di daerah Segamat di negeri Johor. Dan insyaAllah hujan yang berlaku ini kita jangkakan ianya akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, pada ketika ini di negeri Sabah, hujan beserta debu petir kini sedang berlaku melibatkan beberapa bahagian iaitu di bahagian Tawau, Sandakan, Kudat dan juga di bahagian pantai barat. Dan di negeri Sarawak pula, hujan beserta debu petir kini sedang berlaku melibatkan tengah di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di bahagian Seri Aman. Baik, hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dan juga di negeri Sabah kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dan bagi bahagian-bahagian lain buat masa ini, alhamdulillah dalam keadaan mendung. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, bisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kanlah ayah ada bagi tahu dulu. Tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah.
saman ini. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Ya. Hati-hati madu, Cik. Fokus negeri di bawah Bayu. Status wilayah disambut baik Kerajaan Sabah. Terus saja bersama Edwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Baik, Sahih. Kerajaan negeri menyambut baik penektarafan Sabah dan Sarawak kepada wilayah selaras dengan asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, keputusan itu sekaligus mengiktiraf Sabah dan Sarawak setaraf dengan Semenanjung Malaysia. Penektarafkan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah berarti kita sudah sama taraf dengan wilayah Malaya yang mempunyai negeri-negeri, dan di Sabah ini sebenarnya mempunyai negeri-negeri juga yang merupakan, kalau di Sarawak bahagian, di sini dulu residensi, di Sarawak juga ada residensi. Beliau ditemui media dalam Majlis Taklimat Khas Penanaman Padi RMBS serta dialog di Bangunan Koperasi Pembangunan Desa KPD Kampung Solibok Tambunan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah berkata, majlis ini bertujuan mendapatkan input bagi meningkatkan hasil padi dan mendengar masalah penanam padi di peringkat daerah Tambunan. Terdahulu, beliau turut mengadakan walkabout sempena perayaan Tahun Baru Cina di sekitar Pekan Daerah Keningau. Kementerian Kerja Raya KKR akan bekerjasama dengan Jabatan Air Negeri Sabah JANS menyediakan kertas kerja bagi skim bekalan air segera UWSS di Loji Rawatan Air LRA Moyog Pinampang untuk dibincangkan di Kabinet Negeri Sabah. Ia untuk menambah jumlah produksi air terawat loji sedia ada bagi menampung jumlah permintaan bekalan air terkini. Menterinya Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata perkara sama telah dilaksanakan di Loji Telibung 1 dan 2 Tuaran, dan langkah ini dapat mengatasi masalah kekurangan bekalan air di kawasan Putatan dan Kota Kinabalu Selatan khususnya. Bercakap kepada media selepas melawat Loji Rawatan Air Moyog di Penampang, Datuk Syahilmi menambah faktor lain yang menyebabkan gangguan bekalan air adalah disebabkan air tidak berhasil NRW. Ia berpunca akibat paip usang dan bocor serta penyambungan haram sekaligus antara penyebab tekanan air menjadi rendah dan menjejaskan penyaluran bekalan air. Justeru beliau berkata, JANS telah mengambil tindakan perkara tersebut dan berharap ia dapat dikurangkan dalam tempoh 6 bulan ini. Datuk Syahilmi menjelaskan berikutan masalah gangguan bekalan air di Putatan dan Kota Kinabalu Selatan baru-baru ini, JANS telah mengambil langkah segera dengan meimbangi tekanan air pada tangki-tangki sedia ada, membuat catuan air serta menghantar tangki air ke kawasan terjejas. Pembayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 1 mula dikreditkan secara berperingkat ke akaun bank penerima bermula hari ini. Mereka terdiri daripada golongan B40 ditemui RTM di Penampang bersyukur atas bayaran sumbangan tersebut. Terima kasih kepada kerajaan, terima kasih sumbangan tunai rahmah boleh mengurangkan beban keluarga, dan saya pun amat bersyukurlah kerana menerima bantuan yang layak untuk saya lah. Pendapat saya dapat bantuan ini adalah baguslah kan, dapat membantu kami sama rakyat lah. Terima kasih sama kerajaan lah. Kalau bagi saya bantuan ini cukup baguslah dengan rakyat, dan terima kasihlah dengan kerajaan sekarang. Itulah, terima kasih banyak-banyak kerajaan. Sumbangan tu memang terbaiklah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata STR Fasa 1 bernilai 1.67 bilion ringgit ini diawalkan bagi meringankan beban sara hidup rakyat membabitkan 8.7 juta penerima seluruh negara.
STR merupakan penjenamaan semula program bantuan tunai untuk golongan B40 di bawah Kementerian Kewangan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI akan meneruskan dan menambah baik inisiatif yang dirancang dalam Pelan Strategik KSTI 2022-2025 untuk memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat peringkat akar umbi. Menteri Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, antara yang difokuskan ialah capaian 100% kesaling hubungan internet menjelang hujung tahun 2024 yang kini berada pada tahap 88%. Turut menjadi tumpuan Pelan Strategik KSTI 2022 hingga 2025 ialah pemerkasaan pembelajaran sains matematik kejuruteraan dan teknologi STEM dalam kalangan pelajar. Dalam masa terdekat kita akan membuat perjumpaan dengan menteri yang berhubung dengan ada hubung kait dengan kementerian kita, Menteri Mosti. Harapan kita melalui perjumpaan ini nanti insya-Allah pelbagai inisiatif STIE dapat diperkasakan di Sabah dalam usaha meningkatkan kadar penglibatan pelajar dalam bidang STEM bagi memenuhi keperluan industri IR 4.0. Tambahnya, beberapa program berimpak tinggi turut diteruskan termasuk Anugerah Sains Sabah, Karnival Sains Sabah serta Pitch Borneo. KSTI juga akan membina 3 pusat sains Sabah di perpustakaan negeri melibatkan daerah Keningau, Tawau dan Sandakan selain dalam perancangan untuk membina pusat sains Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata demikian dalam sidang media selepas memulakan tugas sebagai Menteri KSTI dan menghadiri Majlis Taklimat KSTI di Kota Kinabalu. Beliau yang sebelum ini merupakan Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan memaklumkan akan meneruskan tanggungjawab sebagai Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Islam. Kementerian Pembangunan Perindustrian akan memberi fokus untuk meningkatkan pembangunan fasiliti perindustrian di negeri ini. Menterinya, Pung Jinze berkata, pembangunan fasiliti perindustrian itu termasuklah logistik, pelabuhan, jalan raya, bekalan air dan elektrik. Langkah tersebut sebagai usaha menarik lebih ramai pelabur sama ada di peringkat domestik maupun antarabangsa untuk melabur di Sabah. Beliau yakin kehadiran ramai pelabur ke negeri ini akan merancakan lagi pembangunan ekonomi sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat. Pung menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Sabah VFM di Kota Kinabalu. Ketika ini, Sabah masih menjadi destinasi pilihan pelabur luar untuk melabur dalam pelbagai bidang berikutan kedudukan geografi yang strategik selain mempunyai sumber asli yang berpotensi dibangunkan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Dengan itu, kembali bersama dengan Sahih Samsudin dalam Berita Wilayah. Silakan Sahih. Terima kasih, Edwin. Beralih ke Bumi Kenyalang, inisiatif Sarawak dalam mendepani cabaran sekuriti makanan. Itu antara fokus berita dari Sarawak. Perinciannya bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik Sahih, terima kasih. Sarawak menggalakkan institusi pengajian tinggi melahirkan lebih ramai graduan dalam bidang penyelidikan makanan dan disiplin pemakanan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, langkah ini bagi mendepani cabaran sekuriti makanan yang perlu diberikan keutamaan. Healthy food. Jadi saya minta universiti memberi khusus dalam intake new graduates mempelajari studying in this discipline. Pertanian, Swinban, saya minta Swinban juga, dan Unimas. Bahkan UiTM pun ada mempunyai off studinya di Kampung Sebuyung pasal makanan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah, Sarawak juga memerlukan lebih ramai individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang terbabit bagi menangani isu sekuriti makanan selain bergantung pada teknologi pintar yang mesra alam untuk membekalkan makanan yang berkualiti, selamat dan sihat.
Premier Sarawak berkata demikian pada sidang media selepas bengkel sekuriti makanan Sarawak Belanda yang pertama di Kuching. Jadi saya harap bengkel hari ini, workshop hari ini dapat mentemukan kejayaan negara Belanda dengan kita sebagai sebuah wilayah yang sedang membangun dan menggunakan teknologi pun mestilah teknologi alam sekitar. Terdahulu berucap pada majlis itu, beliau berkata Sarawak sedia mempelajari kemahiran negara Belanda dalam pengurusan sektor makanan dan pertanian moden yang mempunyai 17 juta populasi penduduk berbanding Sarawak 2.8 juta penduduk. Pada majlis itu, Premier Sarawak bersama Duta Besar Belanda ke Malaysia, Jack Werner, turut menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dengan Sarawak Metropolitan Food Cluster Consortium. Baik, pada majlis berasingan, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan kerajaan Sarawak bercadang membina sebuah pusat kanser di negeri ini sambil menawarkan pinjaman kepada kerajaan persekutuan sebagai peruntukan pendahuluan untuk pembinaan pusat itu. Jelasnya, sekiranya kerajaan persekutuan bersetuju dengan cadangan tersebut, ia boleh dimulakan penghujung tahun ini. It's very costly, I know. To set up the center, it may cost about 800 million to 1 billion. And that's where the state can collaborate with the federal government. We can advance to you to build this center at Sarawak cost. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, kerajaan negeri akan membincangkan perkara tersebut dengan lebih lanjut bersama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Tegasnya, beban kos kewangan yang tinggi yang terpaksa ditanggung oleh pesakit kanser di negeri ini bagi mendapatkan rawatan di Kuala Lumpur antara faktor utama kerajaan Sarawak tampil dengan cadangan berkenaan. Selain daripada itu, ia juga akan membolehkan pesakit kanser dari Sabah dan negara jiran untuk datang ke Sarawak bagi mendapatkan rawatan berkenaan dengan tanggungan kos yang lebih rendah. Premier menyatakan demikian pada Majlis Makan Malam Ulang Tahun ke-20 Pusat Jantung Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, Sarawak mahu mendapatkan autonomi pentadbiran kesihatan selari dengan hak di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Justeru perkara terbabit akan dibincangkan bersama Kerajaan Persekutuan semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Sarawak pada Khamis ini. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa mengucapkan tahniah atas usaha yang dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam pemberian dos penggalak kedua vaksin COVID-19. Katanya sebanyak 12,612 dos penggalak kedua telah berjaya diberikan melalui pejabat kesihatan bahagian hospital, agensi kerajaan dan fasiliti kesihatan swasta di negeri ini. Continue on large scale throughout Sarawak until end of January 2023. Berkaitan Pusat Jantung Sarawak, beliau memberitahu pusat itu merupakan antara kejayaan besar mentransformasikan sebuah fasiliti dalam memperluas jaringan perkhidmatan dan rawatan untuk pesakit yang menghidap penyakit jantung, buah pinggang dan kanser. Beliau memuji usaha sedemikian untuk memastikan rakyat mendapatkan penyampaian perkhidmatan terbaik dalam menerima penjagaan kesihatan. Terdahulu sebelum majlis makan tersebut, Dr. Zaliha turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Klinik Kesihatan Limbang bakal dibina dan diberikan keutamaan dalam rancangan Malaysia ke-12. Ekoran lokasi bagi pembinaan klinik tersebut telah dikenal pasti. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, setakat ini masih menunggu kelulusan peruntukan bagi projek tersebut. Pembinaan klinik kesihatan yang mana kawasannya telah pun ada
cuma menunggu kelulusan peruntukan dan ini dimasukkan dalam rolling plan yang keempat rancangan Malaysia ke-12 dan mendapat prioriti utamalah bagi kita. InsyaAllah kita akan berusaha, kita memohon kepada kementerian supaya peruntukan bagi klinik kesihatan Limbang ini dapat diluluskan. Beliau memberitahu pemberita selepas menghadiri Majlis Malam Apresiasi Hospital Limbang. Tambahnya lagi, pihaknya di bawah Gabungan Parti Sarawak akan berusaha membekalkan keperluan daripada segi peralatan maupun infrastruktur untuk kegunaan Hospital Limbang. Sediakan kelas tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Model Khas Komprehensif K9 SK Long Bedian Baram bagi memudahkan anak-anak Penan khususnya mendapat pendidikan yang sewajarnya. Itu antara suara masyarakat Penan di kawasan Ulu Baram yang mahu melihat SK Long Bedian menyediakan kelas berkenaan di sekolah tersebut yang mana setakat ini hanya ada tingkatan 3 sahaja. Menyeluruh negeri saya jalan minta, belum juga dapat. Senang hatilah sekarang, pengarah datang. Datuk datang. Inilah peminta penghulu. Kalau perintah tidak percaya, apa guna kami mengundi? Tapi malam ini, saya pun jumpa bapa, nak kami pakai nana. Kamu mungkin sudah jumpa saya atau tidak? Ini sekarang bukan Long Bedian minta, Penan minta ini. Jadi jikalaulah anak mereka dipindah dari masuk ke tingkatan 4, pindah ke Miri, pindah ke Long Panai, di mana ya agak jauh lah. Yang di Long Panai itu sebabnya bukan jauh sangat, tapi pengangkutan transport ke situ begitu susahlah. Kita pakai darat, selepas itu kita pakai perahu lagi naik ke situ, jadi agak susahlah untuk saudara kita untuk murid dari Long Bedian pindah ke Long Panai ataupun di mana jauh dari Long Bedian. Sejak Januari 2012, SK Long Bedian mempunyai seramai 401 murid harian dan asrama. Diketuai guru besarnya Thomas Ribu Alung, SK Long Bedian mempunyai 37 orang guru dan 16 anggota kumpulan pelaksana. Untuk menghantar anak-anak menyambung persekolahan ke tingkatan 4 dan 5 di SMK Tuto Apoh, ibu bapa perlu membelanjakan sekitar RM200 hingga RM300 sekali perjalanan. Terpaksa oleh kerana mereka mahu juga mereka pergi sampai form 4, form 5. Kerana sini sampai form 3 saja. Bayangkan dalam satu tahun 4 kali. Mana mau cari loi atau kapong. Itulah mereka setiap kali saya pergi kampung Penan. Konsulah, apa guna kata konsulah Penan dia bilang. Tolong bawa hasrat kami ini naik taraf Long Bedian sampai form 5. Selain daripada itu, antara isu yang dibangkitkan pemimpin masyarakat di kawasan tersebut iaitu menaik taraf SK Long Atip daripada sekolah harian kepada sekolah harian berasrama demi mengekalkan sekolah yang semakin kekurangan murid. Menimbang permintaan permohonan kita supaya status SK Long Atip dari sekolah harian biasa dapat di-upgrade, dinaik taraf, ditukar kepada sekolah berasrama supaya anak-anak Penan dari Long Win Lombangan dapat datang ke Long Atip, SK Long Atip dan adalah tempat mereka tinggal. Ada semua, ada the whole system, the whole component, penjaga makanan, keselamatan dan sebagainya. Isu-isu berkenaan dibangkitkan ketika sesi dialog bersama Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS, Dato' Dr. Azhar Ahmad di Pejabat Daerah Kecil Long Bedian semasa program kunjung bantu JPNS ke Sekolah Pribumi Baram baru-baru ini.
Sesi dialog bersama PIBG, SK Long Bedian, JKKK Long Bedian dan pemimpin masyarakat kawasan berkenaan adalah atas permintaan masyarakat setempat bagi menyuarakan pandangan berkaitan isu persekolahan anak-anak pedalaman kawasan Baram itu kepada JPNS. Polis Kuching menerima satu laporan berkenaan penyebaran poster di media sosial yang menggunakan gambar Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof tanpa kebenaran. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah memaklumkan bahawa aduan itu dibuat oleh seorang lelaki tempatan pada Ahad lepas kira-kira pukul 6.45 petang. ACP Ashmon menerusi kenyataan media berkata penyebaran poster melibatkan ahli Parlimen Petrajaya itu tular dipercayai bertujuan mempromosikan iklan skim pelaburan patuh syariah untuk menarik minat orang ramai menyertainya. Satu kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan denda atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya dan juga di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia Malaysia 1998 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 1 tahun atau denda tidak melebihi RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Sejajar konsep Malaysia Madani, pelbagai program menarik akan dirangka dalam usaha memupuk masyarakat bertamadun serta menyemarakkan semangat perpaduan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata kementeriannya akan mempromosi serta memberi pemahaman terhadap konsep Malaysia Madani yang diilhamkan Perdana Menteri. Langkah pertama kita akan membuat, of course, kita akan membuat macam saya katakan tadi, program yang besar-besaran towards this masyarakat madani. Seperti yang kita katakan tadi, kita akan mengadakan program Minggu Perpaduan di seluruh Malaysia, akan bermula bulan Mei di Sarawak, dan dalam program ini of course banyak agensi yang akan terlibat, kementerian-kementerian yang akan terlibat yang relevan seperti pendidikan, health, wanita, youth. Semua these are very relevant kementerian yang ada direct program-program atau aktivitas yang lebih kurang sama dengan kita lah untuk kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat tahun 2023 bersama Menteri Perpaduan Negara di Dewan Teatret Wisma Negeri Seremban. Dua individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan memberi suapan RM90,000 kepada seorang pegawai polis tahun lalu. Suapan adalah sebagai dorongan tidak mengambil tindakan terhadap salah seorang daripada mereka yang merupakan warga Singapura atas kesalahan menipu. Tertuduh Loh Win Siang, 32 tahun dan Donovan Sia Ki Sun, 27 tahun, didakwa melakukan perbuatan itu di Taman Suria pada 17 Oktober lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta sama serta dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kedua-dua tertuduh juga mengaku tidak bersalah bagi pertuduhan pilihan memberi suapan kepada pegawai polis berkenaan sebagai balasan tidak mengambil tindakan atas kesalahan menipu itu. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 214 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Hakim menetapkan jaminan RM40,000 setiap seorang dengan seorang penjamin serta perlu melapor diri di Pejabat SPRM Johor sekali setiap bulan. Sebutan semula kes pada 19 Februari hadapan. Pelaksanaan hub Kita Recycle akan diperluas ke seluruh Melaka dalam usaha melestari pengurusan sisa melalui amalan Kitar semula. Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Zaidi Atan berkata ia sebagai persediaan menjadikan Melaka sebagai negeri lestari pada tahun 2035.
Tapak projek Hub Kita Recycle pertama terletak di bawah pentadbiran Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ dijangka mula beroperasi Mac depan. Fasiliti tersebut merangkumi 3 komponen utama iaitu Pusat Pandu Lalu Kita Recycle, Pusat Komunikasi, Pendidikan dan Kesedaran Awam CEPA dan Kenderaan Bergerak Kita Recycle. Sasaran keseluruhan 2035 itu Melaka menjadi negeri lestari. Yang ni sebahagian daripada kaedahnya. Sama ada kita mengubah infrastruktur dan kita mengubah perilaku manusia. Yang ini program mengubah perilaku manusia dengan mewujudkan satu kawasan untuk memudahkan manusia membuang sampah melalui kaedah pandu lalu. Di dalamnya nanti akan ada juga sesi libat urus melalui sistem kaedah penerangan, macam kita kempen pilihan raya, dan kita nak maklumkan kaedah-kaedah ini bagi melestarikan kawasan-kawasan pentadbiran di bawah sumber PBT negeri Melaka. Beliau kata demikian pada program penyerahan tapak Hub Kita Recycle di Taman Botanikal Air Keroh. Di Perak, proses pelantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT dan ketua-ketua kampung yang baru akan diselesai dalam masa terdekat. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, semua pemegang jawatan ahli majlis PBT dan ketua kampung sebelum ini telah ditamatkan perkhidmatan pada 31 Disember 2022. Perkara tersebut akan diurus Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sandria Eng Shai Ching dan senarai nama terbabit akan dibawa ke Exco Kerajaan Negeri untuk kelulusan. Of course dia kena dibuat sebab dia adalah berasaskan kepada ahli-ahli majlis daerah ini datangnya daripada wakil-wakil parti pemerintah. Jadi kita kena duduk semeja untuk mencapai persetujuan bagi melantik wakil-wakil parti pemerintah di semua 15 PBT berkenaan. Pelantikan ketua-ketua kampung pula akan dibuat sejurus mendapat format yang bakal dikeluarkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Beliau ditemui media ketika menghadiri Majlis Pecah Tanah Projek Perumahan Lahad Eco City. Majlis dirasmikan Raja Dihilil Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Ibni Almarhum Sultan Idris Afifullah Shah. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah berkenan merasmikan ATV Bintong milik 3 sekawan. Baginda turut meluangkan masa hampir sejam menaiki kenderaan lasak meronda sekitar perkampungan di Bintong. ATV Bintong menjadi daya tarikan baharu pengunjung bagi menikmati pemandangan alam semula jadi sekitar perkampungan. Ia diusahakan oleh 2 adik-beradik Syahrul Zaidi Ibrahim dan Syahrul Mizan bersama sahabat baik mereka Nurdiman Desa di Kampung Teluk Jambu. Sebanyak 13 ATV disediakan kepada pengunjung. ATV Bintong mula beroperasi sejak Ogos tahun lalu dengan 13 biji ATV untuk disewa. Laluan sejauh 5 km disediakan merangkumi kawasan kampung dengan pemandangan sawah padi, banjaran Nakawan dan terowong banjir Lencongan Barat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menggunakan surat cara pelantikan kepada 21 hakim di Istana Negara. Istiadat dimulakan dengan penggunaan surat cara pelantikan kepada Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar Abang Hashim. Sri Paduka turut berkenan menggunakan surat cara pelantikan Hakim Besar Malaya kepada Datuk Muhammad Zabidin Muhammad Diah. Diikuti penggunaan surat cara pelantikan Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak kepada Datuk Abdul Rahman Sibli. Sementara itu, 6 hakim menerima surat cara pelantikan sebagai Hakim Mahkamah Rayuan dan 11 penerima dikurniakan surat cara pelantikan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi. Turut berkenan berangkat ke istiadat berkenaan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.
hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said dan Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyatakan komitmen penuh melibatkan semua negeri dalam misi pembangunan belia dan sukan di negara ini. Menterinya Hannah Yeoh berkata, berdasarkan objektif itu, KBS telah mengadakan kembali mesyuarat penyelarasan Exco Belia dan Sukan Negeri selepas kali terakhir diadakan pada 2018. Jelas Hannah, menerusi mesyuarat ini, pihak kementerian akan dapat mengenal pasti isu-isu semasa yang melibatkan golongan belia dan juga arena sukan di peringkat akar umbi. Kita nak koordinasi dan kita nak penyelarasan berlaku. Selain itu, perjumpaan kerap dan saluran komunikasi yang wujud ini merupakan satu manifestasi identiti dan hala tuju Kerajaan Persekutuan Perpaduan yang jelas mahukan penglibatan kerajaan negeri bagi membangunkan masa depan Malaysia. Beliau berkata demikian sebelum mempengerusikan mesyuarat penyelarasan Exco Belia dan Sukan Negeri di Putrajaya. Turut hadir Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli serta 13 Exco Belia dan Sukan Negeri. Tambah Hannah, beliau juga mahu mesyuarat penyelarasan ini diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Perkembangan sukan selepas gagal menyelah dalam kejohanan terbuka Malaysia baru-baru ini, Kem Badminton Negara kini fokus kepada jelajah kedua musim ini iaitu Terbuka India 2023. Seramai 14 pemain lelaki dan 9 pemain wanita bakal menggalas cabaran negara sekaligus menjadi kontingen keempat terbesar pada saingan yang bermula hari ini hingga 22 Januari depan. China mempunyai wakil paling ramai di kejohanan tersebut iaitu 30 pemain, diikuti Jepun dengan 29 pemain dan Indonesia seramai 25 pemain. Menurut penganjur, seramai 242 pemain dari 22 negara menyertai jelajah yang telah dinaikkan kepada status Super 750, itu di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Victor Axelsen dari Denmark yang menjuarai Terbuka Malaysia minggu lalu, Anthony Sinusuka Ginting Indonesia, Lizzie Jia Malaysia, PV Sindhu India dan Carolina Marin Spanyol adalah antara pemain utama dunia yang akan beraksi. Sementara wakil Malaysia lain dalam saingan itu ialah Eng Zi Yong, Sung Ju Ven bagi perseorangan lelaki, Goh Jin Wei perseorangan wanita, Aaron Chia So Woo Yik beregu lelaki dan Perli Tan dan M Tina Ah beregu wanita. Beregu campuran jadi wakil terbesar negara apabila 4 gandingan dipertaruhkan iaitu Hu Pang Ron, Teo Mei Zing, Cheng Tan Ji To Yi Wei, Tan Kiang Mei Lai Pei Jing dan Goh Sun Huat Chevon Lai Jamie. Pada Terbuka Malaysia minggu lalu, hanya beregu lelaki profesional Ong Yu Sin, Teo Yi Yi dan beregu campuran negara Cheng Tan Ji, To Yi Wei berjaya melangkah jauh sehingga ke peringkat suku akhir. Terbuka India telah dinaikkan kepada status Super 750 tahun ini. Paparan itu menutup tirai berita wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam perpaduan.